Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Fadil Ustaz Aslin, Tuan Haji Arsyad dan juga penterjemah kita dan juga adik Azfar. Jadi para jemaah sekalian, hari ini 1 hari bulan 11 23 kita teruskan bacaan hadis kita, iaitu hadis 40 ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Jadi alhamdulillah hadis ini banyak memberi motivasi kepada kita supaya beringat-ingat, berhati-hati ketika berkata-kata, ketika menulis, ketika buat apa saja pun, jangan sampai terjebak kita dengan larangan yang ada 40 larangan dalam hadis yang kita belajar ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada buku, hadis kita yang ke-22. Tajuk kita malam ni hadis yang ke-22, golongan yang menzahirkan maksiat. Allah tutup maksiat dia pula pergi bangga, pergi zahirkan. Kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Sebab apa? Macam dia mencabar Allah. Dia buat maksiat, dia cabar Tuhan pula. Aku tak heran dengan larangan. Aku tak peduli dengan arahan. Maka mereka ini akan mengundang bala yang besar. InsyaAllah kita cuba baca setakat mana masa yang ada ini, cukuplah masanya. Biiznillahi azza wa jalla. Bagi jemaah yang ada kitab, hadis yang ke-22, muka surat 52. Muka surat 52. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Rawahul Bukhari. Terjemahannya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, semua umat aku, mu'afa, diampuni kesalahannya, dimaafkan kesilapannya, ataupun berada dalam keadaan baik, tenang, aman. Illal mujahirin, kecuali golongan yang menzahirkan dosa dan maksiat mereka. Hadis ini seperti yang dikata oleh pengarang, Rawahul Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, kita akan pergi kepada huraian hadis. Dalam buku kita ni ada pengajaran dia dan ada orang panggil penjelasan. InsyaAllah. Penjelasan hadis ini penting. Kita nak tahu juga apa makna orang yang mengijharkan maasi. Apa makna orang yang menzahirkan maksiat. Dalam hadis ini, secara lengkap, Tuan pengarang kata, secara lengkapnya hadis ini menjelaskan keadaan orang yang menzahirkan maksiat. Maka Imam Ibn Hajar dia ambil satu poin saja. Kullu ummati ma'afa illal mujahirin. Huraian hadis dia tak bawa sebab maksud dia nak nyatakan bahawa salah satu daripada larangan iaitulah menzahirkan maksiat, mengundang celaan, mengundang bala dan macam-macam undangan lagi yang akan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas orang yang melakukan perbuatan itu. Baik, kita ambil satu-satu. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ulama hadis kata kullu ummati, semua umat aku. Jadi umat Nabi ni ada dua. Para jemaah sekalian tanda, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kategori. Satu dia panggil ummatud da'wah. Ummatud da'wah, semua orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, nama dia ummatud da'wah. Mana umat yang didakwahkan, yang dijemput masuk Islam, yang diajak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil ummatud da'wah. Adapun umat yang Nabi sebut di sini kullu ummati mu'afa, maksud dia umat ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi, iaitulah lebih senang kita kata umat Islam. Umat yang menyahut seruan Nabi ni siapa? Umat Islam. Orang lain dia tak sahut. Ummatud da'wah aja. Yang non-Muslim tu, sekarang ni tak boleh kata kafir, kita kata non-Muslim, maka non-Muslim itu semuanya dia panggil ummatud da'wah. Umat yang dijemput, yang diajak untuk
bersama masuk Islam dan mengikut peraturan kita. Maka Nabi kata, semua umat aku mu'afa. Mu'afa yakni dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat daripada dicela oleh orang, disakiti oleh orang, ataupun dijatuhkan hukuman hudud. Sebab apa? Sebab maksiat dia sembunyi, orang tak tahu. Itu orang panggil terjemahan dia. Bukan maksud mu'afa ni tak ada dosa. Lah, orang ni orang berdosa ni. Hadis yang kita nak bincang ni tentang orang yang berdosa. Tapi walaupun dia berdosa, dia masih lagi dalam afiat, maknanya tidak dicela oleh orang, tidak ditangkap oleh penguatkuasa agama, tidak ditahan oleh polis, dan tidak dijatuhkan hukuman penjara atau hukuman hudud. Maka itu yang dikatakan. Maknanya kalau dia zahirkan maksiat, orang akan keji dia. Bahasa netizen kata orang akan kecam dia. Tapi tak ada orang kecam sebab orang tak tahu. Orang ingat dia baik, orang ingat dia soleh. Jadi tak ada siapa kacau dia. Nabi kata, illal mujahirin, kecuali orang yang melakukannya secara terang-terangan. Apa dia maksud secara terang-terangan? Maka di sini para ulama telah Nabi sendiri telah menjelaskan kepada kita dalam hadis ini apa dia maksud secara terang-terangan. Salah satu daripada cara terangnya dalam hadis ini, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Seorang ini buat amalan pada waktu malam. Biasanya orang ahli-ahli maksiat ni, mereka berjoget, mereka mabuk, mereka berzina pada waktu malam. Ulama kata, bukanlah syarak malam, kalau buat siang tak kena. La, itu dia panggil ghaliban. Ini kita belajar bahasa ulama hadis ni, dia panggil ghaliban. Biasanya ahli maksiat ni, malamlah tepat mereka buat kerja. Kalau buat siang, siang pun dosa juga. Yang kata tak berdosa pula. Wa innal minal mujaharah. Di antara tanda-tanda, ciri-ciri maksiat itu zahir, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Seorang itu telah melakukan satu perbuatan maksiat pada waktu malam, termasuk juga waktu siang, summa yusbih. Tak ada orang tahu. Dia pergi seorang-seorang di tempat maksiat, dia pergi buat benda tak baik, benda jahat, summa yusbihu, pagi esok dia cerita ke orang. Wa qad satarahullahu alaihi, Allah Taala sembunyikan rahsia dia semalam, tidak ditangkap, tidak diviralkan, tidak dirakam dengan CCTV dan sebagainya. Jadi dia selamat. Dia selamat dikecam, selamat ditangkap, selamatlah pada waktu malamnya. Tapi besoknya dia yang menzahirkan maksiat. Fa yaqul ya fulan, dia cerita kepada member dia. Oh, rugilah awak tak ikut saya semalam. Amiltul barihata kaza wa kaza. Aku semalam dah buat benda ni. Saya semalam mabuk. Saya semalam ni melompat. Maknanya dia buat, yang penting maksiat lah. Senang. Kalau kita sebut contoh-contoh kan, kita pun tak tahu dosa apa dia buat. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Dia tidur semalam lepas maksiat, Allah Ta'ala dah sembunyikan rahsia dia. Tak ada siapa tahu. Isteri dia pun tak tahu, keluarga dia pun tak tahu, kawan dia pun tak tahu. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Pagi esoknya dia yang menzahirkan apa yang Allah Ta'ala sembunyikan itu. Yang Tuhan sembunyi, kau pergi zahirkan. Ini dia panggil mengundang bala, mencari petaka. Baik. Tengok dalam buku dulu. Habis buku ni baru saya masuk kepada huraian dalam syarah hadis. Nombor 2, nombor tersilap. Hadis ini memberi maksud setiap umat Nabi SAW tidak akan dihukum atau diseksa dengan azab yang sangat berat, melainkan orang yang menghebohkan maksiat mereka di hadapan orang lain. Banyak kes-kes, di antaranya orang yang buat maksiat, tak ada orang tahu. Dia tak kena hudud. Tapi zaman Nabi SAW, oleh kerana keimanan tu ada, orang yang terjebak dengan dosa, dengan benda fahisyah, mereka yang datang mengaku pada Nabi SAW. Boleh katakan semua kes-kes rejam, dengan sebab perzinaan tak ada yang ditangkap dengan bukti, dengan saksi. Tapi semuanya dengan ikrar, dengan pengakuan.
Kita tak nafikan mereka buat maksiat. Mereka terjebak dengan maksiat sebab dia manusia. Tapi oleh kerana suasana keimanan itu mantap di kalangan mereka, maka dia sendiri yang datang mengaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia terjebak dengan benda mungkar. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu zamban tahhirni. Aku telah terkena dengan dosa, bersihkan aku. Mana dia nak Nabi yang jatuh hukum. Jadi kalau dia senyap-senyap, dia bertaubat, selesai dosa dia tu. Bahkan Nabi pun suruh dia balik. Nabi kata, balik dulu. Betul ke awak ni? Kan ada masalah makan ubat ke mabuk ke? Dia kata, tak ya Rasulullah, saya waras. Saya tahu apa yang saya buat itu dosa. Karena itu saya datang untuk bersihkan diri. Jadi kita mengatakan, jadi kalau orang ni disembunyikan dosa-dosa dia, maka tak perlu dia zahirkan. Tapi kalau dia zahirkan, dia kenalah azabnya. Namun begitu, para ulama mengatakan menzahirkan maksiat dengan dua kategori. Yang pertama, mari zahir kerana nak bangga-bangga dengan maksiat. Mari zahir nak menyatakan dia ni orang hebat. Kalau orang Kelantan kata dia ni orang gedebel. Tak, dia buat maksiat malam tadi. Tak ada siapa tangkap dia. Maka ini yang gugur dia punya amalan ataupun pahala. Tapi sebagaimana Ma'iz dan lain-lain sahabat yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak menyatakan mereka telah berdosa, termasuk juga sahabat Nabi yang melakukan persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan, Nabi tak marah, Nabi tak kecam, Nabi tak hina. Bahkan Nabi suruh dia bayar kafarah, dia ganti puasa pada hari lain. Dia nak bayar kafarah pun tak mampu. Nabi yang cari makanan 60 untuk 60 orang miskin, tolong bayar bagi pihak dia. Kita mengatakan dua kategori orang yang mengaku maksiat. Yang pertama, orang yang nak bertaubat, taubatan nasuha, maka itu tidak dicela sekiranya dia hanya mengaku kepada orang yang bertanggungjawab, kepada walil amri. Bukan mengaku dia kedai kopi, dia pergi ke tempat yang sepatutnya, ke tempat qadi ataupun ahlul hisbah dalam bahasa fiqh, ataupun ke penguat kuasa agama. Jadi ini yang dikira. Jadi kalau dia pergi bangga, tak boleh. Isu yang ketiga, ada juga pandangan yang menyatakan bahawa setiap umat baginda sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada hukum Allah selagi dia tidak menceritanya kepada orang lain berdasarkan hadis ini. Jadi ada kata, dia taubatlah. Dia taubat senyap-senyap. Setelah dia berdosa, dia bertaubat, dia minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, apabila Allah menyembunyikan dosanya di dunia, bila Allah Ta'ala sembunyi dosa di dunia, dia pun bertaubat, maka di akhirat esok tak ada lagi dosa itu. Allah juga akan menyembunyikannya di akhirat serta berkenan memberikan keampunan kepadanya. Jadi kita mengatakan, saudara-saudari yang terjebak dengan dosa-dosa, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla taubatan nasuha, tanpa mengiklankan, tanpa menyatakan apa dosa kita kepada manusia. Tidak perlu, kecuali dosa yang terlibat dengan harta benda, maka wajib kita kena bayar, kita kena hantar balik barang orang, kita kena lunaskan hutang-hutang dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi dosa dipanggil dosa peribadi, dosa yang terlibat dia dengan benda mungkar, dengan benda fawahish, maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayat oleh Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan Nabi bersabda, "Ma satarallahu ala 'abdin zamban fid dunya fa'ayyarahu bihi yaumal qiyamah." Tidak ada dosa yang Allah Ta'ala dah sembunyikan di dunia, kemudian Allah Ta'ala aibkan dia di akhirat. Tidak lagi. Ataupun dalam riwayat lain, riwayat Abdullah Al-Muzani, illa satarahu Allahu fil akhirah. Allah Ta'ala akan sembunyikan rahsia dia di akhirat. Maknanya orang ni terjebak dengan dosa atas dunia, dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, dia tak cerita kepada orang, dia tak bangga dengan dosa dia, bahkan setiap kali dia ingat kepada dosa, dia menyesal, dia istighfar, dia taubat. Sebagaimana kata dalam hadis, an-nadamu taubah. Menyesal itu sudah dikira taubat. Menyesal itu sudah dikira taubat. Jadi dia taubat nasuha, maka orang di akhirat esok selamat dah dia. Hadis ini rawahul Bazzar dan At-Tabarani, sanad dia lemah. Tapi ada hadis lain, dia panggil hadis di akhirat esok hadisul bitaqah ataupun hadis as-sijilat. Setiap orang akan menerima buku rekod di akhirat esok.
Jadi orang ni yang terima buku rekod, dia duk belek buku rekod dia semua dosa kecil. Dia tak jumpa dosa besar. Sambil dia menggigil, dia kata lepas pada ni, buku yang kedua mungkin dosa-dosa besar dia akan muncul. Buku yang kedua mungkin muncul dosa besar. Dia menggigil, tapi sampai sudah, dia tak terima, tak tengok dosa besar. Maka dia pun kata kepada malaikat, di mana dosa-dosa aku yang lain? Malaikat telah memberi jawapan yang cukup mantap. Dia kata, kama satarahullahu fid dunya, sebagaimana Allah Ta'ala sembunyikan dosa kamu di dunia, kamu sudah bertaubat, kamu sudah istighfar, kamu sudah menyesal, maka pada hari ini, akhirat ini, Allah Ta'ala sembunyikan dosa kamu, Allah Ta'ala tidak tayangkan di hadapan khalayak. Itulah faedahnya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla tanpa kita menzahirkan maksiat. Ingat ni para jemaah sekalian, tanpa menzahirkan maksiat. Baik, bagaimana cara zahir maksiat? Ini yang kita bimbang ini, takut kita terkena. Kita nak buat baik tapi tak salah jalan, kata orang. Tengok nombor 4, membuka cerita kepada orang lain mengenai dosa yang dilakukan adalah satu perbuatan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupnya daripada diketahui oleh orang ramai. Tuhan tutup, Tuhan suruh mu taubat senyap, kau pergi buka ya. Dan membangkitkan keinginan mereka, jadi bila orang dengar, dia pun nak buat juga. Ini bahayanya menzahirkan maksiat. Jadi bila orang dengar, dia cerita, dia pergi sini. Oh, sumber maksiat sini cukup banyak, cukup besar, cukup simple, cukup senang. Aman damai, tak ada penguat kuasa agama. Ustaz-ustaz pencegah maksiat tak ada. Jadi orang yang dengar pun semangat juga nak pergi. Orang yang dengar pun semangat juga nak pergi. Maka dia yang menjadi sebab. Dia yang menjadi penyebab kepada makin zahir, makin berluasa maksiat. Maka ini suatu perkara yang cukup berbahaya. Jika orang lain pula mengerjakannya, dengar ni. Dia buat maksiat, dia cerita kepada orang lain pun nak buat juga. Apa jadi? Maka terhimpunlah 4 dosa pada dirinya. Ya haula wala quwwata. Terkumpul pada diri orang tadi 4 dosa. Jangan cari pasal lah. Awak buat seorang, sudah. Ni dia buat seorang, dia nak cerita dengan orang, maka 4 dosa akan terkumpul. Yang pertama, dosa dia melakukan maksiat tersebut. Mau buat maksiat, 1 dosa telah dapat. Yang kedua, dosa menghebohkan pada orang lain. Dosa menghiburkan orang lain. Sebab dia 2 sebab orang berani heboh dosa dia. Sama ada dia berbangga dengan maksiat yang dia buat, makna dia berani cabar undang-undang Allah Azza wa Jalla, itu tahap yang paling rendah. Tahap yang paling bahaya, dia berani menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka ini kufur. Jadi kalau orang tanya, kenapa awak pergi buat benda ni? Biasalah. Tak ada siapa kacau kita. Jadi seolah-olahnya undang-undang Tuhan itu tak ada nilai bagi dia dan dia menghalalkan perbuatan itu, maka orang itu kufur. Na'udzubillah. Kalau tak halal pun, maknanya macam dia memperkecilkan dosa. Main-main dengan dosa. Dosa yang ketiga, dosa membangkitkan keinginan mereka untuk melakukannya. Seolah-olah dia menggalakkan orang lain supaya buat juga. Aku dah mulakan, kau ikutlah. Sebab itulah dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menghidupkan suatu amalan yang buruk. Sunnatan sayyi'ah, makna amalan yang buruk dalam masyarakat, orang pun ikut. Orang ikut dia buat. Kerana dia buat, orang berani buat. Maka dosa dia dapat, dan dosa orang yang buat juga dia tanggung. Sebab dia telah merusakkan keadaan yang baik dengan sebab dia mengiklankan. 3. Dosa yang keempat, dosa mereka yang melakukannya selepas keinginan tadi. Jadi dia tanggung 4 dosa dengan sebab menzahirkan maksiat. Dia kata saya tak zahirkan maksiat, tapi saya menganjurkan maksiat. Allahu Akbar. Tuan-tuan penganjur, saya tak anjur Ustaz. Saya taja je. Macam mana? Sedap dia punya mainan. Ni ada orang duit banyak, orang kaya-kaya, ahli-ahli korporat.
ahli-ahli bisnes, businessman, businesswoman, menaja program-program maksiat, menyebabkan satu padang, satu stadium penuh anjuran kita, ataupun jutaan orang tengok hasil daripada tajaan kita kepada program-program maksiat. Saya tak namakan di sini. Tuan-tuan boleh cari sendirilah. Dalam dunia ini banyak sangat program maksiat. Maka setiap orang yang pergi, engkau kumpullah berapa juta orang masuk, berapa ribu orang datang, maka dia menanggung dosa orang itu. Dan orang yang buat maksiat itu berdosa, si penaja juga dosa. Kita kata inilah yang cukup berbahaya. Sebab itulah kata di ahli nasihat, ahlul qulub, dia kata manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Manusia bahagia. Dia buat masjid, dia buat majlis, anjur majlis ilmu. Kita doakan semoga penganjur majlis online tanpa henti ni, termasuk di kalangan orang yang menganjurkan majlis ilmu, yang kalau dia tak ada pun, pahala berterusan biiznillahi azza wa jalla. Tapi yang bahayanya, manusianya celaka, tuannya mati, dosa tak mati. Ini yang kita takut. Manusia celaka, tuan mati, dosa tak mati. Jadi orang duk tengok lagi maksiat, orang duk tengok cerita yang kita tayang, ataupun orang duduk sebarkan fitnah-fitnah yang disebarkan, cukup bahaya. Para jemaah sekalian, jangan duk main-main. Jadi orang yang menzahirkan maksiat ni, dia akan menanggung 4 dosa. Isu yang kelima, menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, Nawawi kata makruh, maknanya tidak elok. Tak molek benar bagi pelaku maksiat untuk menceritakan perbuatan maksiatnya kepada orang lain, bahkan hendaklah dia menghentikan maksiat tersebut. Jangan cerita kepada orang apa dosa kita buat. Yang pertama sekali, orang akan hilang kepercayaan kepada kita. Yang kedua, takut kita bangga dengan maksiat yang dibuat. Sepatutnya, Nawawi kata, berhenti di maksiat, menyesali di atas perbuatan yang lalu, dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ini yang dikatakan sebagai taubatan nasuha. Syarat nak taubat nasuha itu 3 perkara. Yang ana bimbangnya ni, yang keempat ni kata apa ni? Jika dia memberitahu gurunya atau orang lain yang diharap dapat menunjukkan jalan keluar. Dia terjebak dengan maksiat, tapi dia tak tahu nak pergi mana. Maka dia mengadu pada guru dia dulu share saya dulu gini. Bagaimana cara saya nak taubat? Boleh ke tak boleh? Kita mengadu pada guru. Minta supaya guru menunjukkan jalan keluar daripada maksiat. Atau sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya daripada maksiat yang serupa. Atau memberitahunya sebab yang mendorongnya melakukan maksiat tersebut. Atau mendoakannya. Paling tidak kita minta guru kita doa supaya berhenti maksiat. Tak buat lagi maksiat. Atau lain-lain. Maka hal itu dikira sebagai sesuatu yang baik, namun tetap dibenci ataupun makruh. Kerana hilangnya maslahah seperti yang disebut dalam hadis tadi. Jadi ana ini yang ana tak suka, setengah-setengah orang ni yang dah taubat ni duk cerita dosa dia kepada orang. Saya dulu gini. Lebih-lebih lagi dia panggil dosa al-fawahish. Dosa yang keji yang terlibat dengan peribadi. Berzina ke, rogo orang ke, duk mengorak bini orang ke, apa saja dosa-dosa yang dikira fawahish yang menyebabkan kepribadian tercalar ini, jangan cerita kepada orang sekali-kali. Bahkan dosa-dosa lain pun. Tapi kalau cerita dia dulu gedebe, sekat 3 orang komunis dia lanyak seorang je. Kalau orang jahat dia karate, dia tumbuk seorang dia, yang tu kita rasa taklah bahaya sangat sebab dia menceritakan pengalaman dia membela kebenaran. Kita kata itu lain. Dia cerita maksiat dia. Ana banyak kalilah pada musim haji ni kita bawa jemaah haji. Dia mari jumpa, dia kata, "Ustaz, saya nak bagi tahu dengan Ustaz." Kata nak cerita apa? Dia kata saya dulu jahiliah. Allah. Terkejut kita Ustaz Aslin. Saya kata awak dulu jahiliah. Ya, jahiliah. Bangga dia tu. Jadi kita nak main dengan dia, kita tanya, saudara ni sempat ke bertemu dengan mendiang Abu Jahal? Dia kata, gua nak tanya gitu. Dah kata awak jahiliah ni, Abu Jahal lah ketua dia. Jadi kita kata tak usahlah saudara,
nisbahkan diri kepada masa yang gelap, masa yang cukup kelam kata orang. Sebab bila sebut jahiliah ni dalam kepala orang buruk sangat. Tak, ada zina, ada rogo, ada bunuh orang, ada campur anak, bunuh anak hidup-hidup. Jadi kita kata package yang jahat. Kalau awak nak cerita sikit-sikit sara sindiran bolehlah, kita kata saya dulu Ustaz lara. Biasalah macam orang lain jugalah, orang muda-muda lain. Jadi kita fahamlah dia tu solat celan-celuk, kita kata tak. Ataupun yakni bayangan kitanya dia kurang baik pada masa muda. Sekarang ni mari haji nak jadi baik. Okeylah tu. Tapi jangan cerita kepada orang. Baru ni kita ada forum perdana dengan saudara Amin. Dengan dia panggil bicara selebriti. Jadi dia kata apa nasihat saya kepada artis-artis yang dah berubah. Ada setengah orang ni dia panggil artis hijrah. Istilah. Kita kata nasihat saya yang pertama sekali, jangan ceritakan keburukan ataupun amalan-amalan buruk yang telah saudara lakukan atau sudah dilakukan pada zaman sebelum kita berubah. Jangan cerita dengan orang. Cukuplah. Orang dah tengok semua dah filem-filem kita. Orang tengok semua dah lagu-lagu kita. Orang tengok semua dah lengkuk body kita. Nah, waktu tu tak tutup aurat tak apa, jadi tak usah duk cerita panjang kepada orang. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, mestilah. Kalau nak berubah, berubahlah. Biar betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi macam satu trend sekarang ni. Dia berubah pakai tudung sekejap, lepas tu buka balik tudung. Kononnya saya tak nak jadi hipokrit, saya nak jadi diri saya sendiri. Ini kita dengar Ustaz Asli bagi ulas saya pula lepas ni. Jadi kita kata ini semua mainan-mainan kita. Benda maksiat tutup aurat wajib. Dedak aurat maksiat. Jadi kita mengatakan tak usah duk banggalah dengan benda nak jadi diri sendiri ke jadi apa. Kita kata tak payah ijhar bil ma'asi. Awak nak buat maksiat diam-diam jangan cakap banyak. Tunjuk pandai sangat dia ni nak jaga diri sendiri kono-kononya ataupun nak jaga apa ni tak mau hipokrit. Hipokrit apa? Kita dengan kewajipan Islam tak ada hipokrit. Itu kewajipan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mana ada hipokrit? Isu yang seterusnya itu pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi tak suka, tidak elok kita cerita kepada walaupun pada guru sendiri. Manakala Imam Al-Ghazali pula berpandangan bahawa tindakan menceritakan maksiat yang dikeji oleh syarak ialah jika tujuannya untuk menghebohkan dan merendahkan maksiat. Alah, simple je. Dulu buat maksiat, sekarang sudah pergi haji lah. Dia punya main-main. Sekarang ni aku pergi Mekah dah. Apa kau sibuk-sibuk? Bukannya untuk bertanya dan mendapat pandangan, mendapat nasihat. Itu lain. Hal ini berdalilkan kepada hadis seorang yang bersetubuh dengan isterinya pada bulan Ramadan kemudian datang memberitahu Nabi SAW dan baginda tidak mengingkarinya. Maknanya Imam Ghazali kata kalau mari tanya fatwa, mari tanya taujihat, mari nak minta pandangan, maka itu dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia perlu bertanya berdasarkan kepada dalil kisah siapa tadi? Kisah seorang sahabat Nabi yang datang bertemu, dia cerita kepada Rasulullah SAW, dia telah binasa, halaktu wa ahlaktu, aku telah binasa dan membinasakan orang. Apa dia? Iaitulah dia melakukan subuhan pada siang hari Ramadan dengan isteri dia, maka Nabi kita ajar kepada dia supaya kafarah dan beristighfar, bertaubat Allah SWT tanpa Nabi mengecam atau mencela perbuatan itu. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang kita kena faham bahawa di antara menzahirkan maksiat hari ini iaitulah menayang perbuatan yang tidak baik di Facebook untuk dilihat oleh orang ramai. Kita duduk dalam rumah kita ambil gambar dengan keluarga, isteri. Gambar dengan anak-anak untuk aurat. Ikut awak lah dalam rumah awak. Tapi yang bapak dia pergi tayang kat Facebook ditonton oleh 5,000 orang paling kurang. 5,000 orang tu friend. Follower pula berapa ratus ribu tengok. Kita mengatakan inilah dia panggil ijharu bil ma'asi. Mereka ambil senyap-senyap gambar dalam rumah, mari tayang dekat Facebook, tayang dekat Twitter, tayang dekat Instagram, tayang dekat sekarang ni bergedik dekat TikTok. Kita kata itu semua termasuk dalam al-ijharu bil ma'asi. Jadi benda kita buat senyap-senyap, kenapa kita nak tayang kepada orang? Zaman kita hari ni, para jemaah sekalian, zaman tayang menayang, zaman tak malu kepada Tuhan.
kita mengatakan zamanlah zaman yang cukup berbahaya. Jadi itu di antara salah satu daripada kata-kata yang menjelaskan kepada kita tentang makna al-ijharu bil ma'asi, buat senyap-senyap bagi tayang kepada orang ataupun benda orang tak tahu pun tiba-tiba dia pula pergi tayang. Jadi sebagai penutup, ada satu lagi hadis yang saya rasa perlu penjelasan. Hadis yang Nabi sebut, ada orang, hadis Thauban. Nabi kata, la'a'lamanna aqwaman min ummati. Aku tahu, ada beberapa kumpulan daripada umat aku ini, datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak. Maknanya, dia ni ahli ibadat. Dia solat, dia charity, dia sedekah, tajuk rumah anak yatim, tajuk orang pergi umrah, macam-macam tajaan. Tajuk orang iftar buka puasa. Tetapi pahala dia di akhirat habaan mansura, seperti haba, seperti debu yang berterbangan. Thauban terkejut. Ya Rasulullah, sifhum lana. Rasulullah, sifatkan orang ini kepada kami. Siapa orang ni, pelik ni? Jallihim lana. Nyatakan supaya kami tak terjebak dengan ni. Maka kata Nabi SAW, ama inhum ikhwanukum. Mereka sama seperti kamu juga. Bangun malam tahajud juga. Tetapi iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Bila mereka sunyi-sunyi tak ada orang, duduk diam-diam, mereka buat maksiat. Jadi ulama duduk bahas tentang hadis tadi. Hadis tadi Nabi kata orang yang buat maksiat senyap-senyap kemudian menzahirkan. Ia ni pula orang ni buat maksiat secara senyap-senyap tak zahir pun gugur juga amalan dia. Macam mana kita nak taufik kepada Allah Azza wa Jalla dengan keadaan ini? Jadi jawab dianya, orang yang pertama, hadis Abu Hurairah tadi, orang tak tahu pun dia ada maksiat, tapi dia yang zahirkan. Hadis Thauban ni lagi berbahaya sebab nampak warak, nampak alim, nampak hebat. Tengok pakaian serban lagi, tak cukup atas kepala, letak atas bahu. Kita kata itu hebat. Tapi bila diam-diam tak ada orang, sekarang ni senang orang nak buat maksiat, tuan-tuan. Maksiat senang zaman-zaman kita ini. Apa yang susah sangatnya? Duduk diam-diam, buka handphone, mula-mula nak tengok ceramah Ustaz Aslin. Lepas tu jumpa cerita tarian gelek, pakai tengok situ senyap-senyap. Akhir kali ketagih dengan benda ni. Maka mereka, pagi orang cium tangan di masjid, orang hormat, tapi malam dia buat maksiat senyap-senyap. Kita kata ini cukup berbahaya. Sebab itulah para jemaah sekalian, yang kita bimbang hari ini, apabila geruk-geruk kita ni, dalam kumpulan kita ni, banyak bercampur, dia panggil ikhtilat di alam maya. Kadang-kadang kita tahu kita duk mengorak dengan bini orang. Ada beberapa orang tayang kepada saya, hantar mari screenshot, dia tunjuk, tengok Ustaz, apa saya nak nasihat, bini saya pukul 2 pagi, duk jawab WhatsApp dengan laki-laki lain, teman sekerja dia. Kita kata ini termasuk dalam orang yang nampak baik depan, tapi diam-diam buat maksiat. Jadi para jemaah sekalian, hati-hatilah kita. Banyak lagi lah hadis-hadis tentang larangan ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Jadi itu satu hadis yang dapat kita bincangkan. InsyaAllah kita sambung lagi dalam hadis yang ke-23 dalam siri yang akan datang. Biiznillahi azza wa jalla. Jadi sebelum itu saya serahkan kepada Ustaz Aslin untuk buat rumusan ataupun komentar terhadap orang yang buat maksiat, orang tak tahu pun tiba-tiba diiklankan, ataupun kebanggaan sebahagian daripada anak orang Islam hari ini nak jadi diri sendiri, tak mau hipokrit.